Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Moga-moga ada kebaikan, ada manfaat yang kita perolehi. Mudah-mudahan dengan membaca sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keberkatan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua yang berada di ruangan Facebook maupun yang berada di ruangan TikTok. Ahlan kepada Ayu Hafiz, kemudian Fatimah Samsuddin, Haifa Najwa di ruangan Facebook, dan di ruangan TikTok ahlan Fatimah Az-Zahra dan juga Adeline Maira. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang haji, dan sengaja kita baca dengan perlahan pada hadis-hadis berkenaan tentang haji kerana haji adalah satu perjalanan yang ramai belum berkesempatan untuk pergi. Lalu untuk menjelaskannya perlu untuk mengambil masa, dan moga-moga Allah menjemput setiap daripada kita untuk dapat menunaikan haji dalam keadaan sihat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah haji kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kali ini dah tiba pada riwayat 2999, nak masuk riwayat yang ke-3000. Dan riwayat 2999 ini adalah tajuk yang baru berkenaan tentang kata Imam Nawawi, yang mana meletakkan tajuk pada setiap yang ada pada Sahih Muslim. Bayani, penjelasan annal muhrima bi umrah, bahawa seseorang yang berihram dengan ihram umrah la yatahallalu bit tawafi qabla as-sa'i, maka dia tidaklah menjadi halal keluar daripada ihram dengan sekadar melakukan tawaf tanpa sa'i. Tak keluar daripada ihram. Maka untuk dia keluar daripada ihram, mestilah dia melakukan tawaf, sa'i, bergunting ataupun bercukur, barulah dia boleh keluar daripada ihram umrah. Wa annal muhrima bihajjin, begitu juga orang yang berihram dengan ihram haji, la yatahallal, tidaklah dia menjadi halal bitawafil qudum, dengan sebab tawaf qudum. Orang yang melakukan haji qiran dan haji tamattu', haji ifrad. Haji ifrad adalah dia datang ke Mekah dengan semata-mata nak buat haji sahaja. Begitu orang yang dengan haji qiran, dia datang ke Baitullah Mekah melewati miqat dengan tujuan nak melakukan haji dan umrah serentak. Maka orang yang buat ifrad dan qiran, maka bila dia sampai ke Baitullah, disunatkan untuk melakukan tawaf qudum. Tawaf kerana dia baru tiba di Mekah. Maka orang yang melakukan tawaf qudum, maka dia tak keluar daripada ihram sehinggalah dia selesaikan ibadah haji dia. Wa kadzalikal qarin, begitu juga orang yang melakukan haji qiran, dia tidak keluar daripada ihram haji dengan hanya melakukan tawaf qudum. Kenapa dibawakan hadis-hadis ini? Sebab nanti kita akan baca pada riwayat 3018 di mana Abdullah bin Abbas punya pandangan berbeza. Abdullah bin Abbas punya pandangan terpencil daripada pandangan yang lain. Abdullah bin Abbas berkata orang yang buat tawaf je, maka dia keluar daripada ihram. Namun pandangan Abdullah bin Abbas tersebut tidaklah diterima oleh majoriti para ulama', begitu juga bertentangan dengan amalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Riwayat 2999. Wa bi ilayhi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar qala sa'alna bin Umar, daripada Amr bin Dinar beliau berkata kami telah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
an rajulin berkenaan tentang seorang lelaki qadima yang datang ke Baitullah bi umratin untuk menunaikan umrah. Maka apakah keadaan orang yang datang ke Mekah untuk menunaikan umrah? Lalu apakah yang orang ini buat? Fatafa bil bait, maka orang ini telah melakukan tawaf di Baitullah. Walam yatuf baina Safa wal Marwah, namun dia belum lagi melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka lelaki ini bertanya, orang yang macam ni bagaimana? Dia datang nak buat umrah dan dia telah selesai melakukan tawaf umrah, tapi dia masih lagi belum melakukan sa'i. Persoalannya, lelaki ini bertanya, ayat timra'atah, adakah boleh dia menyetubuhi isterinya? Sebab dia sangkakan orang yang telah buat tawaf, maka dia telah selesai daripada ihram umrah. Maka Abdullah bin Umar menjawab dengan membawakan perbuatan Nabi. Kata Abdullah bin Umar, qadima Rasulullah, Nabi SAW telah datang, fatafa bil baiti, maka baginda telah melakukan tawaf di Baitullah sebanyak 7 pusingan. Wasalla khalfal maqam, dan baginda telah menunaikan solat sunat tawaf di belakang daripada makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Wa baina Safa wal Marwah 7, dan baginda telah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 pusingan. Maka waqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, maka berkata Abdullah bin Umar, dan sesungguhnya untuk kamu ikutan yang terbaik adalah pada Nabi SAW. Ikut Nabi. Nabi selesaikan semua, barulah Nabi keluar daripada ihram. Riwayat yang ke-3000, yang ini kita tidak terjemahkan kerana riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Rabi' an Hammad bin Zaid tahwil. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abdul Humaid qala akhbarana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibn Jurayj jami'a an Amr bin Dinar an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadits Ibn Uyainah. Riwayat yang ke-3001, riwayat ini panjang sikit, berkenaan tentang ada seorang lelaki daripada Iraq yang mana dia minta kepada Muhammad bin Abdul Rahman untuk bertanya kepada Abdullah bin Urwah bin Zubair berkenaan tentang permasalahan tadi. Adakah bila seseorang itu selesai sahaja tawaf, maka dia kira dia keluar daripada ihram? Maka riwayat dia panjang sedikit. Tapi konteksnya adalah lebih kurang sama. Persoalan, adakah orang yang telah selesai umrah sahaja, telah selesai tawaf sahaja, dia telah keluar daripada ihram umrah dan ihram haji? Jawapannya tidak. Kalaulah umrah, maka dia kena selesaikan tawaf, sa'i, bergunting ataupun bercukur, barulah keluar daripada ihram. Sementara orang yang berada dalam ihram haji, maka dia kena lakukan manasik haji, barulah dia boleh keluar daripada ihram haji. Dan haji pun ada 2 tahallul. Ada tahallul yang pertama dan ada tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua barulah menjadikan seseorang itu dia keluar daripada kesemua 13 pantang larang ihram. Wa bi ilayhi qala hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsani Ibn Wahb qala akhbarani Amr bin Wahb bin al-Harith an Muhammad bin Abdul Rahman anna rajulan min ahli al-Iraq. Maka daripada Muhammad bin Abdul Rahman, beliau meriwayatkan, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada penduduk Iraq. Qalalah, telah berkata kepada beliau, salli Urwah bin Zubair, tolonglah tanyakan bagi pihakku kepada Urwah bin Zubair an rajulin, berkenaan tentang seorang lelaki yuhillu bil haji, yang telah berihram dengan ihram haji. Fa idza tafa bil baiti, maka apabila orang yang telah berihram haji tersebut dia telah melakukan tawaf kudum di Baitullah, ayahillu, adakah dia dikira keluar daripada ihram amla ataupun tidak? Maka lelaki ini berkata lagi, minta Muhammad bin Abdul Rahman tanyakan lagi. Fa in qala laka, maka sekiranya Urwah bin Zubair memberikan jawapan kepada kamu, la yahillu, orang tersebut yang hanya melakukan tawaf, dia tidak keluar daripada ihram, fakullahu, maka katakanlah kepada Urwah bin Zubair, inna rajulan, sesungguhnya ada seseorang yang berkata tersebut. Maksudnya dia berkata, kalaulah buat tawaf, maka keluar daripada ihram. Dan antara yang mempunyai pandangan tersebut adalah Abdullah bin Abbas yang kita akan baca pada riwayat 3018. Qala, maka berkata Muhammad bin Abdul Rahman,
fasa'altuhu, maka aku telah menyampaikan hajat lelaki Iraq ini, maka aku telah bertanya kepada Urwah bin Zubair rahimahullah. Dan Urwah bin Zubair adalah antara anak saudara dan anak murid kesayangan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka berkata Urwah bin Zubair bila dia mendapat soalan ini, beliau berkata, la yahillu, tidaklah keluar daripada ihram, man ahalla bil haji, orang yang berihram dengan niat haji, kecuali setelah selesai melakukan amalan haji. Bila dia selesai melakukan amalan haji, barulah dia keluar daripada ihram sepenuhnya. Qultu, maka berkata lagi Muhammad bin Abdul Rahman, fa inna rajulan, kerana sesungguhnya ada seseorang, kana yaqulu, mendakwa perkara tersebut, kalaulah melakukan tawaf boleh keluar daripada umrah, ihram umrah, kalaulah melakukan tawaf boleh keluar daripada ihram haji. Dan itulah pandangan terpencil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, maka berkata Urwah bin Zubair, bi'sa ma qala, alangkah buruk apa yang orang tersebut katakan. Fatasaddani rajul, maka telah bertemu denganku lelaki Iraq tersebut. Ar-rajul maksudnya lelaki Iraq yang tadi dia minta tolong tanyakan soalan. Fasa'alani, maka dia pun bertanya kepadaku tentang adakah aku telah bertanya kepada Urwah bin Zubair permasalahan tersebut. Maka fahaddastuhu, maka aku menceritakan kepadanya jawapan yang telah diberikan oleh Urwah bin Zubair. Faqala, maka lelaki Iraq ini minta tolong lagi. Dia pun berkata, fakullahu, maka katakanlah kepada Urwah bin Zubair, fa inna rajulan, maka sesungguhnya ada seorang lelaki, kana yukhbir, dia memberitahu, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'ala dzalika, melakukan seperti itu, iaitu Nabi buat tawaf dan Nabi keluar daripada ihram. Lelaki tersebut mendakwa Nabi buat begitu. Wa ma sya'nu Asma, dan apakah keadaan Asma binti Abu Bakar yang merupakan ibu kepada Urwah sendiri, wa Zubair ibn al-Awwam, dan Zubair ibn al-Awwam yang merupakan ayah kepada Urwah bin Zubair, qad fa'ala zalika, yang mana dikatakan mereka berdua juga berpandangan orang yang melakukan tawaf telah keluar daripada ihram haji dan umrah. Qala, maka berkata Muhammad bin Abdul Rahman, fajituhu, maka aku telah datang kepada Urwah bin Zubair, fadzakartu lahu zalika, dan aku telah sebutkan kenyataan lelaki Iraq ini kepada beliau. Maka beliau pun bertanya, man hadha, siapakah orang yang pelik ini, bertanya soalan tetapi bukan seperti bertanya soalan. Maka aku pun menjawab, la adri, aku tidak kenal dengan beliau. Qala, maka berkata Urwah bin Zubair, fama baluhu, apakah masalah dia, la ya'tini binafsihi, kenapa dia sendiri tidak datang kepadaku, yas'aluni, bertanya denganku. Dan kadang-kala kita ada orang seperti ini, dia sendiri boleh tanya, tetapi kadang-kala pada waktu itu dia yang nak menimbulkan pening kepala dan minta orang lain tanyakan. Selalunya orang yang begini, selalunya kadang-kala adalah dia punya soalan itu adalah dalam bentuk menguji, dalam bentuk untuk menguji, ataupun pada waktu itu dalam bentuk untuk bukanlah inginkan jawapan, tetapi sebaliknya untuk pada waktu itu menimbulkan kekeliruan di antara orang yang mengatakan begini dengan orang yang mengatakan begitu. Sebab kalaulah diinginkan jawapan, dia boleh bertanya terus kepada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Tapi tidak. Maka bila ditanya oleh Urwah bin Zubair, maka Urwah bin Zubair terus berkata, azunnuhu Iraqiyya, aku merasakan orang yang macam ni selalunya adalah orang daripada Iraq. Dan memang betul, lelaki tersebut adalah daripada Iraq. Dan kisah yang sama juga tentang Abdullah bin Umar, apabila dia dapat soalan-soalan yang pelik, maka dia akan berkata, ini mesti daripada penduduk Kufah yang merupakan satu tempat daripada Iraq. Maka berkata Muhammad bin Abdul Rahman, la adri, aku tidak kenal beliau. Qala, maka berkata Urwah bin Zubair, fa innahu qad kadzaba, maka sesungguhnya orang yang berkata Nabi telah keluar daripada ihram ketika melakukan tawaf, begitu juga Asma binti Abu Bakar dan Zubair ibn al-Awwam telah melakukan perkara tersebut, maka sesungguhnya dia telah berdusta.
qad hajja Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan haji. Fa akhbaratni Aisyah, dan Aisyah telah mengkhabarkan kepadaku, annahu awwalu syai'in bada'a bihi, bahawa perkara yang pertama-tama yang baginda mulakan ketika tiba di Baitullah, hina qadima Makkah, ketika tiba di Mekah, annahu tawadda'a, bahawa baginda telah berwuduk. Summa tafa bil baiti, kemudian baginda telah melakukan tawaf di Baitullah. Summa hajja Abu Bakrin, kemudian begitu juga Abu Bakar telah melakukan ibadah haji. Fakana awwala syai'in bada'a bihi at-tawaf, maka perkara yang mula-mula Abu Bakar lakukan adalah tawaf. Daripada sini juga kita belajar, seseorang yang dah sampai ke Mekah, dia digalakkan, disunnahkan untuk menyegerakan tawaf. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa lam yakun ghairuh, kemudian beliau tidak melakukan perkara yang lain. Beliau akan terus pada waktu itu melakukan ibadah haji. Minta maaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Summa Umar, kemudian Umar bin Khattab juga melakukan perkara yang sama. Summa hajja Uthman, kemudian sewaktu Uthman bin Affan melakukan haji. Fara'aituhu, maka aku sendiri melihat Uthman. Maka di sini Urwah bin Zubair dia menjelaskan yang Nabi dan Abu Bakar punya haji itu aku dapat daripada riwayat Aisyah. Sementara Uthman, aku sendiri melihat bahawa Uthman apabila melakukan haji, awwalu syai'in bada'a bihi, perkara pertama yang beliau melakukan adalah tawaf di Baitullah. Summa lam yakun ghairuh, kemudian beliau tidak melakukan perkara yang lain. Summa Muawiyah, begitu juga aku melihat Muawiyah, Abdullah bin Umar. Summa hajajtu ma'a abi, kemudian aku sendiri pernah melakukan haji bersama dengan ayahku, Zubair ibnu Al-Awwam. Fakana awwala syai'in bada'a bihi, maka adalah perkara pertama yang mereka semua lakukan adalah dengan tawaf di Baitullah. Summa lam yakun ghairuh, kemudian mereka tidak melakukan perkara yang lain. Summa ra'aitul muhajirin wal ansar, kemudian aku melihat golongan muhajirin dan ansar, yaf'aluna dzalik, mereka juga melakukan perkara yang sama. Okey, summa lam yakun ghairuh. Kita lihat banyak kali perkataan summa lam yakun ghairuh. Kemudian mereka tidak melakukan yang lain. Maksud daripada summa lam yakun ghairuh, Imam Nawawi terangkan pada baris yang kedua, 4, 6, 8, pada baris yang ke-8. Maka kata Imam Nawawi, summa lam yakun ghairuh ay lam yughayyir al-hajj wa lam yankuluhu wa yafsahu ila ghairihi la umrah wala kiran. Maka kata Urwah bin Zubair bahawa apa yang berlaku pada zaman Nabi pada Hajjatul Wada' mereka tak buat. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Uthman, tidak Abdullah bin Umar, tidak Zubair ibnu Al-Awwam, mereka tidak buat. Iaitu mereka tidak menukar niat mereka daripada haji ke ifrad kepada kiran, daripada haji kepada umrah, mereka tidak tukar. Summa lam yakun ghairuh, maka itulah maksud bahawa al-fasku, bahawa membatalkan niat haji kepada umrah itu khas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja bersama dengan para sahabat. Nak menghilangkan keyakinan, kepercayaan masyarakat Arab bahawa pada bulan haji tidak boleh melakukan umrah. Maka sebab itu Nabi suruh mereka batalkan niat haji dan berniat dengan niat umrah. Maka faskhul haji ilal umrah dinafikan di sini oleh Urwah bin Zubair yang berlaku kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair ibnu Al-Awwam dan juga Abdullah bin Umar. Dan inilah mazhab Syafi'i bahawa tidak boleh membatalkan haji kepada umrah dan itu adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, orang yang ingin untuk melakukan tamattu', asalnya dia hanya niat umrah, kemudian dia nak pindah kepada kiran, dia nak menggabungkan umrah dengan haji, maka itu kita telah belajar daripada riwayat Aisyah dan juga riwayat yang kita baru baca pada pagi tadi. Maka kalaulah sebelum tawaf, maka dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan boleh. Okey, summa akhiru man ra'aitu,
Kemudian kata Urwah bin Zubair, kemudian orang yang terakhir aku melihat melakukan haji adalah Abdullah bin Umar. Thumma lam yanqudha bi umrah, dan beliau tidak membatalkan hajinya dengan umrah. Yang mana di sini Urwah bin Zubair menafikan tentang perbuatan faskhul haji ilal umrah yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa la yahillun, dan ini poin dia. Minta maaf. Allahumma salli. Wa hadza bin Umar, dan ini Abdullah bin Umar indahum, ada di sisi mereka. Maksudnya Abdullah bin Umar ada di Iraq, ada berhampiran dengan mereka. Afala yas'alunah, kenapa mereka tak nak bertanya kepada Abdullah bin Umar? Kenapa tak nak tanya? Kenapa membawa soalan yang pada waktu itu boleh membawa kekeliruan? Sebab itu Urwah bin Zubair diterangkan dengan detail. Adik, kejap belum habis lagi. Tok pintu adik. Tok pintu. Tok pintu. Lagi. Dah cukup, nanti sepit tangan. Okey. Kemudian kata Urwah bin Zubair, ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت, dan tidak ada seorang pun daripada orang yang terdahulu, ما كانوا يبدأون بشيء, tidaklah mereka memulakan sesuatu ketika mereka meletakkan, menjejakkan kaki mereka, maka perkara pertama yang mereka buat adalah tawaf di Baitullah. Semua para sahabat bila mereka melakukan ibadah haji dan umrah, mereka akan segera melakukan tawaf, dan mereka tidak membatalkan niat haji mereka kepada umrah. Summa la yahillun, dan ini poin dia. Poin kepada persoalan tadi, poin dia adalah di sini, kemudian mereka bila selesai tawaf, mereka tidak keluar daripada ihram. Dan inilah pandangan majoriti para ulama bahawa seseorang yang selesai tawaf, dia masih lagi dalam ihram sehinggalah dia selesaikan amalan-amalan umrah dan amalan haji yang lain. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 5, kata Imam Nawawi, fihi tasrih, hadis ini adalah begitu jelas, bi annahu la yajuzu tahallul, bahawa tidak boleh tahallul keluar daripada ihram bi mujarradi tawafil qudum, dengan hanya melakukan tawaf, tidak tawaf umrah dan juga tidak tawaf qudum untuk haji. Kemudian kata Urwah bin Zubair, wa qad ra'aitu ummi, dan aku telah melihat ibuku Asma, sebab orang Iraq tadi menuduh Asma melakukan begitu. Bila buat tawaf dia keluar daripada ihram. Dan aku telah melihat ibuku wa khalati, dan makcikku Aisyah, hina taqdamani, ketika mana mereka datang ke Baitullah, ke Mekah, la tabda'ani bi syai'in, mereka tidak memulakan dengan sesuatu, awwala minal baiti tatufani bih, perkara yang mereka akan lakukan mula-mula adalah mereka berdua bertawaf di Baitullah. Summa la tahillan, maka begitu juga ibuku Asma dan makcikku Aisyah, mereka tidak keluar daripada ihram dengan sekadar melakukan tawaf. Wa qad akhbaratni ummi, dan telah mengkhabarkan kepadaku ibuku, annaha aqbalat hiya wa ukhtuha wa Zubair wa fulanun wa fulan bi umratin qattu, maka ibuku Asma ketika beliau telah datang bersama dengan Aisyah dan suaminya Zubair dan juga fulan dan fulan pada awalnya dengan niat umrah, falamma masahur rukna, maka apabila mereka telah menyentuh Hajarul Aswad, halu, mereka menjadi halal. Maka maksud daripada masahur rukna di sini pada baris yang keempat daripada bawah, al-muradu bil masihin man siwa Aisyah, wa illa fa Aisyah lam tamsahir rukna qabla al-wukuf bi Arafah fi hajjatul wada'. Maksud daripada sini adalah selain Aisyah. Sebab Aisyah kita telah tahu daripada riwayat sebelum ini, beliau tidak dapat melakukan tawaf kerana berada dalam keadaan haid. Namun maksud daripada masahur rukna di sini adalah ba'da tawaf was sa'i, setelah mereka melakukan tawaf dan sa'i, ketika mereka datang untuk niat umrah kerana mereka melakukan tamattu'. Maka sebab itu kata Urwah bin Zubair, wa qad kadzaba fima dzakara min dzalik, dan sungguh orang tersebut telah berdusta pada apa yang beliau sebutkan bahawa Asma dan Zubair adalah orang yang akan keluar daripada ihram apabila telah selesai tawaf. Riwayat 3002. Wa bi ilaihi qala hadatsa, lebih kurang sama.
nak menjelaskan orang yang selesai tawaf dia masih lagi dalam ihram sehinggalah dia selesaikan amalan-amalan yang menjadikan sempurna umrah dan hajinya. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج تحويل وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أم صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau berkata kharajna muhrimin kami telah keluar dalam keadaan berihram maka Nabi SAW telah bersabda man kana ma'ahu hadyun maka barang siapa yang bersama dengannya binatang al-hadyu falyakum maka hendaklah dia kekal di dalam ihramnya sampailah tiba waktu sembelih binatang al-hadyu. Wa man lam yakun dan barang siapa yang tidak bersama dengannya ahadyun binatang al-hadyu falyahlil maka hendaklah dia keluar daripada ihramnya dan melakukan haji tamattu'. Falam yakun ma'i hadiyun maka kata Asma maka aku tidak bersama denganku binatang al-hadyu fahalaltu maka aku telah keluar daripada ihram wa kana ma'a Zubair dan bersama dengan suamiku Zubair ibnu Al-Awwam hadiyun adanya binatang al-hadyu falam yahlil maka suamiku tidak keluar daripada ihram qalat berkata Asma falabistu thiyabi maka aku pun memakai pakaian biasaku summa kharajtu kemudian aku telah keluar lalu aku telah duduk di samping suamiku Zubair faqala maka suami dia pun berkata kumi anni bangun jauh daripada aku fakultu maka Asma pun pada waktu itu dia kelakar melihat suami dia yang takut kerana suami dia masih dalam ihram maka suami dia takut pada waktu itu akan terlanggar pantang larang ihram dengan melakukan muqaddimah jima ataupun bersetubuh maka berkata Asma atakhsha adakah kamu takut an athiba alaik yang aku akan melompat menerkam kamu aku tak akan buat begitu namun suami dia minta untuk dia pergi kerana suami dia risau pada waktu itu tidak dapat menjaga keadaan ihramnya 3003 riwayat ini lebih kurang sama maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abbas bin Abdul Azim al-Anbari qala hadatsana Abu Hisham al-Mughirah bin Salamah al-Makhzumi qala hadatsana Wahib qala hadatsana Mansur bin Abdul Rahman an ummi an Asma binti Abi Bakar qalat qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj thumma dzakara bimithli hadits Ibn Jurayj ghaira annahu faqala cuma dalam riwayat ini Zubair berkata kepada isterinya Asma isterinya telah keluar daripada ihram kerana tidak membawa binatang al-hadyu suami dia masih dalam ihram maka suami dia pun berkata istarhi anni menjauhlah kamu daripadaku istarhi anni menjauhlah kamu daripadaku maka Asma pun berkata atakhsha an athiba alaik adakah kamu takut aku akan menerkammu wahai suamiku 3004 masih lagi kisah tentang Asma binti Abu Bakar. Wa bi ilaihi qala hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili wa Ahmad bin Isa qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr an Abil Aswad anna Abdullah maula Asma binti Abi Bakr hadatha annahu kana yasma Asma radhiyallahu anhuma kullama marrat bil hajun maka adalah Asma binti Abu Bakar setiap kali beliau melewati tempat yang bernama Hajun Taqulu beliau akan berkata sallallahu ala rasulihi semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas baginda Nabi laqad nazalna ma'ahu hauna kami pernah berhenti bermalam bersama dengan baginda di Hajun ini wa nahnu yauma idzin dan kami pada waktu itu khifaful haqaib ringan bebanan barang-barang kami tak bawa banyak barang ketika dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalilun zahruna sedikit pada waktu itu apa yang kami bawa di belakang kami qalilun azwaduna sedikit bekalan yang kami bawa fa'tamartu ana maka aku telah melakukan umrah bersama dengan adikku Aisyah wa Zubair dan suamiku wa fulan dan beberapa orang yang lain falamma masahnal baita maka apabila kami telah mengucup Hajarul Aswad di Baitullah ataupun kami telah menyentuh Hajarul Aswad di Baitullah dalam kurungan ai ba'da tawaf wa sa'i setelah selesai daripada tawaf dan sa'i Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ahlalna maka kami telah keluar daripada ihram summa ahlalna kemudian kami berihram pula minal ashi pada waktu petang bil haji dengan ibadah haji
Sebab mereka melakukan haji tamattu', orang yang buat haji tamattu' dia selesaikan umrah dulu, kemudian barulah dia berihram haji apabila dekatnya waktu dan hari untuk menunaikan haji. Qala Harun fi riwayatih anna maula Asma wa lam yusammi Abdullah. Riwayat yang ke-3005. Wa bi ilai qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Ruh bin Ubadah qala hadatsana Syu'bah an Muslim al-Qurri qala sa'altu bin Abbas, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tamattu' di dalam haji. Farakhasa fiha, maka beliau membenarkan, mengharuskan pada waktu itu, membolehkan untuk melakukan tamattu' ketika haji. Wa kana Ibn Zubair, dan adalah Abdullah bin Zubair melarang daripada melakukan haji tamattu'. Faqala, maka berkata Urwah bin Zubair, hadhihi ummu bin Zubair, maka berkata Abdullah bin Abbas, ini adalah ibu kepada Abdullah bin Zubair, iaitu Asma. Tuhadis, beliau sendiri meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah membenarkan untuk melakukan haji tamattu'. Fadkhulu alaiha, maka kata Abdullah bin Abbas, kamu tanyalah, bukan kepada Abdullah bin Zubair tetapi kepada ibunya terus. Qala, berkata perawi, fadakhalna alaiha, maka kami telah menemui Asma, fa idza imra'atun dakhmah, maka beliau adalah seorang wanita yang berisi, amya, dan ketika itu telah berada dalam keadaan buta. Faqalat, maka berkata Asma, qad rakhasa Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan untuk melakukan haji tamattu'. 3006. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن تعويل وبه إليه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديث المتعة ولم يكن متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. Riwayatnya lebih kurang sama. 3007. وبي إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس عبد الله bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah berkata, ahlan nabiyyu bi umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berihram dengan umrah, wa ahal ashabuhu bi hajjin, dan para sahabat Nabi telah berihram dengan haji. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahlan nabiyyu bi umrah. Maka di sini sebahagian orang melihat kepada zahir hadis dan menjadikan riwayat Abdullah bin Abbas ini sebagai dalil yang Nabi melakukan haji tamattu'. Namun kita telah terang berkali-kali bahawa Nabi SAW telah pada awalnya melakukan ifrad, kemudian Nabi telah ubah kepada kiran, dan riwayat yang menunjukkan Nabi SAW telah berihram umrah ketika pada waktu haji, bermaksud Nabi menambahkan umrah di dalam haji mereka, dalam haji baginda. Maksudnya Nabi melakukan haji kiran, dan itulah ikhtiar, pilihan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun dalam mazhab Syafi'i, afdalnya adalah seseorang itu melakukan haji ifrad. Wa ahalla ashabu bihajjin, dan para sahabat baginda telah berihram untuk melakukan haji ifrad, maka baginda tidak keluar daripada ihram. Begitu juga pada sahabat yang membawa binatang al-hadyu bersama mereka, wa halla baqiyatuhum, dan baki pada sahabat yang tidak membawa binatang al-hadyu, mereka telah keluar daripada ihram mereka. Fakana Talhah bin Ubaidillah, maka adalah Talhah bin Ubaidillah termasuk mereka yang membawa binatang al-hadyu, falam yahil, maka beliau tidak keluar daripada ihram. 2008. Riwayat yang lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad yani ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad ghaira annahu qala wa kana mimman lam yakun ma'hu al-hadyu Talhah bin Ubaidillah wa rajulun akhar fa ahalla. Maka Talhah bin Ubaidillah ketika haji beliau tidak membawa binatang al-hadyu, maka beliau telah melakukan haji tamattu', maka bila selesai umrah beliau telah keluar daripada ihram. InsyaAllah bab yang seterusnya kita akan mula baca bahawa boleh untuk melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Dan bulan-bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah dan permulaan Zulhijjah. Kenapa dibawakan bab ini? Kerana masyarakat Arab sebelum Islam mereka menganggap dosa besar orang yang melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi insyaAllah.